الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام، وبنية القبول حصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت شأن الله لهم. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan para kepimpinan Ma'had Darul Faizin, Ustaz Rauf, Abang Bad, Ustaz Basir dan semua para staf, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua diberkati Allah. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang serta inayah daripada Allah, Allah masih mengekalkan kita termasuk di kalangan para penuntut ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amal dan memberikan istiqamah kepada kita sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang termasuk di kalangan ahli ilmu, yang mana mereka merupakan golongan yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni saya menggantikan Al-Fadhil Ayahanda Syekh Zainal Asri yang tidak dapat hadir disebabkan ada beberapa urusan yang tak dapat dielakkan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kemudahan kepada beliau dan kita semua. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebagai mukaddimahnya, saya nak mengajak kepada tuan-tuan perempuan untuk kita meningkatkan amal di dalam bulan Rajab dan perbanyakkan doa
Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita di kalangan orang-orang yang layak memasuki bulan yang dipenuhi dengan rahmat-Nya, dan marilah kita latih diri kita berpuasa. Tak mampu kita nak buat setiap hari, buatlah seminggu 2 kali ataupun 2 hari. Tak mampu seminggu 2 hari, seminggu 1 hari. Tak mampu seminggu 1 hari, sebulan 1 hari, supaya kita dapat memasuki Ramadan dalam keadaan ada persediaan itu. Kerana orang-orang yang memasuki Ramadan dalam keadaan keimanan yang jitu dan ketakwaan, mereka akan dikurniakan Allah penghapusan segala dosa dan tertulis namanya di syurga ketika mana berakhirnya Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah muqaddimah itu dapat memberikan sedikit semangat, suntikan semangat kepada kita untuk kita dapat memulakan amal ibadat gerbang Ramadan ini dengan melaksanakan apa yang terdaya daripada amal untuk kita lakukan. Pada malam ni insya-Allah saya nak share satu doa. Doa yang saya nak share ni adalah doa direzekikan melihat zat Allah. Doa direzekikan melihat zat Allah. Doa ini adalah salah satu daripada doa-doa yang terdapat di dalam buku ataupun kitab ijazah amalan pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Faqir, dikumpulkan oleh saya sendiri, dan terdapat sekitar 60 amalan di dalam kitab ini. Cuma saya tak bawa buat jualan malam ni. Saya tak bawa sebab stok habis. Dalam masa 2 bulan sahaja sekitar 24,000 naskah terjual. Dah terjual. Saya cadang kalau ada saya nak bawa lah sikit, tapi habis terus. Baru dalam proses cetak pula. Nanti kalau ada rezeki, tuan-tuan, perempuan, makcik boleh order dengan siapa-siapa, Abang Bat ke, Abang Ikmal ke, untuk kita dapat manfaat bersama kitab ni, insya-Allah. Doa yang saya nak mengajak kepada kita semua mengamalkan adalah doa yang bertajuk doa direzekikan melihat zat Allah. Itu doa yang 38, doa yang berbunyi Allahumma rzuqna bin nazari ila wajhikal karim. Boleh ikut saya? Boleh ikut saya baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna bin nazari ila wajhikal karim. Allahumma rzuqna bin nazari ila wajhikal karim. Allahumma rzuqna. Tak izin Ustaz. Bin nazari ila wajhikal karim. Doa yang bermaksud, ya Allah, rezekikanlah kami dapat melihat zat-Mu yang maha mulia. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ahli syurga, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, nikmat yang paling besar sekali adalah dapat melihat zatnya Allah. Dapat melihat zatnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengizinkan untuk ahli syurga dapat melihat zatnya yang maha mulia,
buat pertama kali Allah berikan kepada seluruh manusia. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Waktu kita semua dah mati, Allahu Akbar, waktu berada di pada mahsyar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mempamerkan zatnya yang maha mulia itu. Waktu tu semua manusia meraung, ya Allah, kami nak beriman denganmu wahai Allah, kami nak menjadi hamba-Mu wahai Allah, kami nak menjadi orang Islam wahai Allah. Dan waktu tu tidak ada siapa pun melainkan mereka bercita-cita untuk melihat sekian kalinya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu nikmat itu, nikmat melihat Allah itu Allah berikan sekali kepada seluruh makhluk, termasuk golongan yang menafikan adanya melihat zat Allah. Siapa dia? Golongan mana? Golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ni mereka menafikan adanya melihat zat Allah itu. Dalam isu melihat zat Allah ada 3 mazhab. Dalam isu melihat zat Allah ini ada 3 mazhab. Yang pertama adalah golongan yang menafikan adanya melihat Allah. Siapa? Apa mereka sebut? Mereka kata, mana ada melihat Allah? Tak ada. Tak ada yang disebut kita melihat Allah ni. Sebab apa tak ada? Sebab dia kata, kalau melihat, mesti kena Allah duduk depan kita. Tapi masalah dia, Allah itu kan Tuhan. Dia tak perlu kepada jihah yang 6. Dia tak perlu kepada tempat, tak perlu kepada hadapan, tak perlu kepada kanan, tak perlu kepada kiri, tak perlu pada belakang, atas, bawah. Kalau dia perlu, bermakna Tuhan itu makhluk macam kita. Sebab dia menciptakan tempat, dia berhajat kepada penciptaannya. Walaupun dalam Quran Allah cerita secara jelas, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah sebut pada hari itu wajah manusia itu bersinar-sinar. Apa sebabnya? Ila rabbiha nadhirah. Sebab mereka pada ketika itu dapat melihat zat Allah. Semua manusia keriangan, kegembiraan bila melihat zat Allah. Tapi kata golongan itu, ini kata Mu'tazilah, mereka mendahulukan akal daripada wahyu. Walaupun dalil yang jelas dalam ayat lain Allah sebut, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi ahli syurga, orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka beroleh syurga dan pertambahan nikmat. Kata mufassirun, itulah nikmat melihat zat Allah, itulah setinggi-tinggi nikmat. Itu mazhab pertama, mazhab Mu'tazilah. Dia berkata tak ada melihat Allah. Tu dalil banyak tu. Dia takwil dengan takwilan yang jauh. Dia kata yang dimaksudkan dengan ilah itu adalah al-ilah. Maknanya nikmat. Tuhan bagi kita lihat nikmat dia. Kafa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah kata mereka, al-ilah itu bermakna nikmat. Kita melihat nikmat Allah, bukan melihat zat Allah. Takwilan yang jauh. Itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua adalah mazhab yang mereka itu mempercayai dan mengiktikadkan adanya melihat Allah. Adanya melihat Allah. Tuan-tuan, tetapi kata mereka, bila kata melihat Allah ni, Allah duduk depan dia.
Allah duduk depan dia. Maknanya kita tengok Allah, Allah duduk depan kita. Jadi gitu. Inilah golongan mujassimah. Inilah golongan mujassimah yang mereka mengatakan Allah itu bertempat, berjisim. Itu mazhab yang kedua. Dia kata memang ada melihat Allah. Allah duduk kat mana? Lah dia kata tengok, mestilah duduk depan. Itu kata mereka. Dan ada lagi satu, itu mazhab itulah mazhab yang mengatakan adanya melihat Allah, tetapi bukan bermakna Allah itu berada di hadapan. Macam mana? Tak ada macam mana. Kita dapat melihat Allah, tetapi Allah bukan di hadapan kita. Saya bagi contoh, makcik. Boleh tak kita pejam mata saat, lalu kita bayangkan anak kita yang paling sulung sedang duduk depan kita? Siapa tak boleh buat? Kita pejam mata, kita bayangkan anak kita yang sulung duduk depan kita. Saya boleh buat. Semua kita boleh buat. Makcik tengok ada anak makcik? Tengok. Depa duduk depan makcik lah? Tak. Contoh lain. Orang yang tengok cermin, okey, orang yang sedang tengok cermin, ini satu kita sebut teknologi lah kan. Dia tengok cermin, dia nampak dia dalam cermin, tapi dalam cermin tu bukan dia. Betul tak makcik? Dalam cermin tu makcik kah? Maknanya kalau kata cermin tu pecah, keluar kita dari cermin tu, seorang lagi. Contoh mudah faham yang lain, kita tengok bola. Orang lelaki sebut bola je lah. Liverpool lawan dengan Everton, lawan. Kita tengok Muhammad Salah ni sepak bola masuk gol. Okay, dia pun celebrate gol. Saya nak tanya, kita yang tengok TV tu, tengok Cristiano Ronaldo ke, Lionel Messi ke, Muhammad Salah tu, adakah pemain-pemain tu duduk depan kita? Maknanya kalau kata TV tu pecah, ada orang baling batu ke apa kan, Muhammad Salah darah kepala dia. Dia kata, aku hajak siapa baling batu kat kepala aku ni? Adakah dia depan kita? Tapi kita tengok tak? Takkanlah manusia mampu menciptakan satu alat sehingga kita dapat melihat sesuatu yang bukan di hadapan kita, tapi kita dapat lihat. Takkanlah Allah lemah nak ciptakan seperti itu. Maha suci bagi Allah. Maka itu mazhab ahli sunnah. Adanya melihat Allah, tetapi bukan bermakna Allah berada di hadapan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satanzuruna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri aw kama qala." Yang bermaksud, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana hari ini, kata Nabi, kamu melihat bulan purnama yang berada di sana. Orang dapat tengok bulan, sahabat dapat tengok bulan, Nabi kata macam itulah kamu dapat melihat Allah. Hadis sahih. Apa maksudnya? Maksudnya waktu tu kita semua dapat melihat Allah tanpa perlu kita bersesak-sesak. Semua makhluk dapat melihat Allah. Tak ada istilah orang ni tak dapat tengok sebab duduk belakang. Tak ada istilah kawan ni tak dapat tengok sebab rendah. Allah itu zat yang maha suci,
Allah tidak perlu kepada tempat, tetapi seluruh makhluk waktu itu dapat melihat zat Allah, dan itulah nikmat yang paling besar. Kita dapat masuk syurga ni tuan-tuan perempuan adalah dengan rahmat dari Allah. Adalah dengan rahmat dari Allah. Allahu Akbar. Bila masuk sahaja ke syurga, waktu tu semua manusia teruja. Semua manusia teruja. Sebab apa teruja? Sebab yang kata manusia bila masuk syurga, tubuh dia menjadi tubuh yang cantik. Bukan tubuh yang baru, tubuh yang sama, tetapi Allah berikan cahaya, berikan kecantikan. Kita yang dulu sakit, masuk syurga hilang dah sakit. Kita yang berusia, rambut putih, masuk syurga hitam balik. Sebab itu bagi ahli syurga ni nikmat yang tidak ada tolak tandingnya. Dalam syurga, kalau kita hari ni kan, kalau kita ada duit, kita kerja nak membeli, betul makcik? Ya, kita semua nak membeli. Orang lelaki beli cara orang lelaki, orang perempuan beli cara orang perempuan. Lelaki dia suka tengok mudah.com. Dia suka tengok kereta-kereta terpakai, kereta baru ke apa semua. Orang perempuan dia adalah web dia, gelang ke, pinggan mangkuk ke, Shopee, Lazada, tu depa lah tu. Kita kalau ada duit, kita nak membeli, maka Allah sediakan di dalam syurga satu tempat membeli belah yang luas. Ada shopping mall dalam syurga. Bagi orang lelaki bila masuk syurga ataupun dalam kehidupan dia di dunia, dia suka kepada orang perempuan. Tak kira siapa pun. Bila orang lelaki sembang pasal kahwin lain, saya pun senyum. Walaupun bukan takut bini, bini menakutkan. Lawak je. Tapi sembang bab kahwin lain, dia best, dia jadi lain. Maka Allah sediakan kepada orang lelaki bidadari, dan satu orang lelaki Allah sediakan ratusan bidadari kalau dia ahli syurga. Kalau isterinya juga ahli syurga, isterinya akan menjadi ketua bidadari, permaisuri. Ustaz, bini tak cemburu ke tengok laki duk layan bidadari? Dia tak rasa cemburu dah. Dia tak rasa apa dah. Sebab apa tak rasa? Sebab nikmat hak Tuhan bagi dekat dia pun dia tak larat nak ligan. Diberi pinggan yang cantik-cantik, diberikan emas, diberikan perhiasan, dia duk layan nak Tuhan. Sampai orang lelaki ni dia asyik dengan bidadari. Bila dia lalu masuk sahaja ke syurga, bidadari tu beratok ramai-ramai. Tunggu kita masuk syurga. Allahu Akbar. Masuk syurga. Dan kesemua itu adalah isteri kita, pasangan kita. Kita boleh pilih hak mana yang kita nak. Tengok, oh hak tu saya nak minggu ni, saya nak hak ujung tu. Lesung sung pipik dia tu, Masya Allah, tinggi lampai dia. Hak ni hak saya duk cari ni. Minggu ni saya dengan dia. Hak leleng minta maaf lah, hak leleng minggu depan kali lagi. Dia akan duduk dengan bidadari tu, berseronok, dan ada persetubuhan, tetapi tidak melahirkan zuriat. Sebab apa? Dia kalau nak melahirkan anak ni, dia kena turun ke dunia. Dalam syurga tak ada dah beranak pinak, habis lah. Sebab itu Allah takdirkan Nabi Adam melakukan suatu langkah
yang mana itu akan menyebabkan Nabi Adam dan zuriat keturunannya memperoleh segala kebaikan. Apa dia? Bila Nabi Adam mendekati pokok khuldi, panjang cerita yang kita semua ma'ruf, lalu turunlah Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa ke dunia ini, maka mereka pada ketika itu sepasang suami isteri, mereka bersama, lahirlah zuriat mereka Habil dan Qabil. Tapi kalau duduk di syurga, tidak. Sebab makanan yang kita makan di syurga, dia takkan dia hanya mengeluarkan peluh-peluh yang begitu wangi. Tapi makanan yang kita makan di dunia, dia menjadi darah daging dan menjadi air mani bagi lelaki. Akhirnya berlakulah persetubuhan dan daripada itu lahirlah zuriat, dan di situ ada penghulu para nabi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk syurga ni, tu yang kata tu nikmat bidadari baru. Habis sahaja layan bidadari pertama. Ada agak-agak bidadari pertama ni dia cemburu bila kita nak cari bidadari lain. Adik-adik, dia tak cemburu. Dia duduk tengok. Bayangkan kita buat apa pun bidadari di samping kita, dia duduk tengok kita. Tengok abang, buat apa tu? Saja ni. Duduk tengok batu-batu ni. Habis sahaja layan dia seminggu, kita pun sebut, minggu ni saya nak dengan tu pula tu. Hak rendah, badan cabi-cabi yang nak tu pula. Dia kata apa? Dia kata tak apa abang, nanti kalau nak dekat saya, bagi tahu lah. Cuba kita bayangkan, itu kenikmatan hak Tuhan nak bagi dekat orang lelaki yang masuk syurga. Tu tak kira lagi beratus-ratus. Hak tu nampak rambut dia rinting-rinting, macam comel juga. Hak tu tak apalah, nanti boleh buat list pula. Minggu ni kawan ni, minggu ni kawan ni, minggu ni kawan ni. Jalan-jalan lagi. Dalam syurga ada kenderaan. Kenderaan itu kuda terbang. Kuda terbang. Tak perlu nak hadap traffic jam. Terbang terus. Nak pi mana pun kuda tadi ni, kenderaan kita akan bawa. Kenderaan itu akan bawa kita. Itu bagi orang lelaki. Tak ada rasa letih dalam syurga. Allahu Akbar. Tak ada rasa letih dalam syurga. Nak letih macam mana? Tu syurga tu bukan dunia. Dunia ni kita dalam nikmat-nikmat pun letih juga. Pi shopping joh-joh balik lena juga. Berseronok balik lena juga, letih juga. Dalam syurga tak ada istilah letih. Orang perempuan dengan sibuk dengan kenikmatan yang Tuhan bagi dekat dia, kecantikan dan juga perhiasan. Dia duk sibuk tu. Tak apa abang kalau abang apa ni duk dengan saya tak boleh nak tengok-tengok mai abang pi layan bidadari tu. Tak apa. Itu orang perempuan dalam syurga. Cuba kita kat dunia, pi dekat ekor pun, hak lelaki ni tunggu 2 jam, 3 jam tak keluar-keluar. Berantu betul ekor ni. Tapi dalam syurga, lelaki kata apa, si suami kata apa, aku nak layan ni ramai ni. Tapi isteri kita paling cantik sekali, dan dia akan sentiasa mendampingi kita. Tetapi ada kalanya dia sibuk dengan kenikmatan dia, dan dia tak hirau pun kalau kita tak bersama dengan dia. Sebab nikmat yang dia sedang kecapi itu juga nikmat yang sangat luar biasa. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam syurga ada swimming pool. Dalam rumah kita ada swimming pool. Tajri min tahtihal anhar. Banyak dalam Quran Allah cerita syurga ini ada swimming pool, air sungai yang mengalir dalam rumah kita, di bawah telapak kaki kita. Airnya sejuk, airnya sedap. Sebab itu tuan-tuan perempuan, itu nikmat kecil sahaja. Semua tadi nikmat kecil. Itu pun manusia tak tahu dah nak syukur macam mana nikmat ni. Bila mana disebut dalam hadis, Nabi sebut kepada kita,
Bila mana ahli syurga dah masuk dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala mula bertanya kepada ahli syurga, turiduna syai'an azidukum? Kamu nak apa lagi? Aku nak tambah. Kamu nak apa lagi? Makcik cuba bayangkan, kita dah dapat segala-galanya. Dia tanya, Allah tanya kita nak tambah apa lagi? Ada apa kurang ke? Allahu Akbar. Kalau kita lah pergi rumah satu orang, dia jamu kita makanan favourite kita, dan makanan tu hak paling kita suka, tak cukup dengan tu, banyak lagi makanan yang sedap-sedap dia hidang seluah-luahnya daripada sana sampai situ sampai situ, luah. Kita pun dia kata jemput makan, sila makan. Kita makan sedap, makan lagi. Dia kata pula, kita punya kata, ya Allah, jamu sungguh terharu, banyak sangat dia jamu ni, semua sedap-sedap ni. Dia pula tanya kat kita, minta maaf banyaklah kalau terkurang makanan ni, ataupun kalaulah makanan ni tak sepertinya. Ataupun dia tanya kita, nak tambah apa lagi ya? Kita nak jawab apa? Ni makan hadu ada ni pun tak termakan, nak tambah apa lagi? Allah tanya kepada ahli syurga, turiduna syai'an azidukum? Kamu nak apa lagi? Aku nak tambah. Waktu tu ahli syurga mula menangis, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah kamu telah memberikan nikmat kepada kami, nikmat yang luar biasa? Bukankah kamu telah memberikan kecantikan pada wajah kami? Bukankah engkau telah memberikan kesihatan kepada tubuh kami? Bukankah kamu telah berikan itu, berikan ini, berikan itu, berikan ini? Apa lagi yang kami nak minta, wahai Allah? Ahli syurga macam tu sebut kepada Allah, apa lagi yang kami nak minta, wahai Allah? Nikmat yang kau berikan kepada kami ni pun tak tahu dah kami nak gunakan macam mana. Hari ni makan buah sedap, rasa nak makan lagi buah itu, makin sedap. Makan lagi buah tu, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Nak try buah lain pula duk layan makanan pun tak habis-habis. Ahli syurga sebut, ya Allah, banyak nikmat yang kau beri pada kami. Engkau tanya nak tambah apa lagi, wahai Allah? Ini pun dah cukup banyak, wahai Allah. Tahu tuan-tuan apa berlaku? Waktu tu Allah singkatkan hijab. Allah singkatkan hijab bagi ahli syurga. Waktu tu mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka dalam keadaan Allah tidak bertempat. Waktu tu semua meraung, Allah, menangis mereka. Sebab apa? Kenikmatan yang tak dapat mereka gambarkan. Allah itulah yang paling sedap sekali, sebab dialah yang menciptakan segala kesedapan. Sebab itu ada di kalangan ahli syurga yang mereka dapat melihat Allah sebulan sekali saja. Ni level-level cokiang-cokiang ni. Tapi dia dapat masuk syurga, Tuhan bagi dia masuk syurga, sebulan sekali dapat melihat Allah. Waktu tu dia terngiang-ngiang, tak tahu nak cerita, tak tahu nak cerita. Bila lagi ya kita? Bila lagi ya kita? Bulan depan pula. Ya Allah, lamanya. Ahli syurga bila melihat Allah, mereka lupa segala kenikmatan yang pernah mereka kecapi. Tak lupa semua. Tu ahli syurga yang pernah, yang merupakan penghuni terakhir syurga, bila keluar daripada syurga, bila keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan merangkak ni, lalu dia berada di hadapan pintu syurga. Waktu duduk depan pintu syurga tu, Allah perlihatkan kepadanya seakan-akan syurga dah penuh. Dia masuk syurga, dia keluar balik dari syurga. Dia kata, ya Allah, ada lagi ke tempat untuk aku? Aku tengok dah penuh, wahai Allah.
Kemudian Allah tanya kepada dia, ada tak di zaman kamu orang yang paling kaya? Dia kata, ada wahai Allah, ada. Dia pula teringat, waktu dia hidup dulu, dia hidup di zaman Nabi Allah Sulaiman contohnya. Dia kata, Tuhan, ada dalam otak dia, itulah Nabi Allah Sulaiman. Kalau orang tu hidup di zaman Sultan Zulkarnain, dia akan kata, ada wahai Allah dalam kepadanya Sultan Zulkarnain. Kalau waktu tu dia hidup di zaman Fir'aun, dia kata, ada wahai Allah dalam kepalanya Fir'aun ataupun Qarun. Kalau kita hari ni, kita teringat apa? Siapa orang paling kaya? Bill Gates lah. Bill Gates, ya Allah, ada pengasas Microsoft nama dia Bill Gates. Kita teringat tu. Bill Gates ni dia punya kekayaan dia luar biasa. Dia punya kekayaan dia sampai dikatakan, berapa kekayaan dia? Yang saya ingat 60 bilion US dollar ataupun 80 bilion US dollar. Sampai kalau satu hari dia keluarkan 1 juta dari bank dia, sehari 1 juta, dia memerlukan lebih 200 tahun untuk nak habiskan duit dia. Masya Allah. Kalau dia bagi seorang 10 ringgit kepada seluruh penduduk bumi, dia masih ada puluhan juta dalam bank dia. Allahu Akbar. Waktu tu dia teringat, Tuhan ada, ya Allah, aku teringat no. Ada zaman aku, waktu aku hidup ada orang kaya. Tuhan kata dekat dia, nanti hang masuk syurga, aku bagi hang jadi macam dia. Dia kata apa? Ya Allah, betul ke ni wahai Allah? Tuhan kata, aku bagi kat hang 1 kali ganda lebih dari dia. Dia terkejut. Allah kata, aku bagi 2 kali ganda lebih, 3 kali ganda, 5 kali ganda. Dia kata, sampai dia sebut kepada Allah, dia kata, ya Allah, sanggup engkau mempermainkan aku, wa anta rabbul alamin, sedangkan kamu Tuhan sekalian alam. Dia ingat Tuhan pemainkan dia. Betul Tuhan bagi dekat dia. Sampai Nabi bila cerita kisah ni, tersenyum sampai nampak gigi gerham Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ahli syurga bila masuk dalam syurga, nikmat yang Tuhan bagi dekat dia jauh nak dibandingkan dengan nikmat seluruh ahli dunia. Tu hak paling lekeh kali tu. Bayangkan tengok orang yang level tinggi sikit. Sebab itu level hak paling lekeh ahli syurga ni, mereka dapat melihat Allah sebulan sekali. Ada yang dapat melihat Allah seminggu sekali. Ada yang dapat melihat Allah 3 hari sekali. Tu maqam tinggi. Ada yang sentiasa dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, nikmat melihat Allah bukan khayalan. Dia adalah pemberian daripada Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang yang terpilih. Oleh itu kita kena banyakkan membaca doa ni, supaya kita masuk dalam syurga, kita mendapat kenikmatan yang sebenar. Bukan kata kenikmatan yang separuh-separuh. Sentiasa ternanti-nanti, ya Allah, sebulan sekali dapat melihat Allah. Kita tak mahu, kita nak tengok selalu. Sebab tu kata ulama, golongan Mu'tazilah ni, mereka hanya melihat Allah sekali saja untuk nak membenarkan akidah. Dan apa yang disebut untuk nak membenarkan akidah orang-orang yang mengatakan, beriktikad bahawa Allah itu dapat dilihat dengan dalil-dalil yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, boleh kita baca sekali lagi doa ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna bin nazari ila wajhikal karim. Allahumma rzuqna bin nazari ila wajhikal karim.
Allahumma rzuqna bin nazari ila wajhikal karim. Yang bermaksud, ya Allah, rezekikanlah kami dapat melihat wajahmu yang maha mulia. Kita orang yang pernah dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia sentiasa ternanti-nanti, bila pula Tuhan nak bagi aku dapat tengok Nabi, bila pula aku Tuhan nak bagi dapat tengok Nabi. Dia ternanti-nanti, dia menjadi satu kerinduan. Dan pemberian Allah itu tidak pernah salah alamat. Dan orang yang pernah dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja dapat merasakan betapa nikmat itu adalah nikmat yang paling besar sepanjang dia hidup di muka bumi Allah. Maka bagaimana Tuhan yang menciptakan segala kesedapan itu? Sudah tentulah tidak ada tolak tandingnya. Maka kita minta kepada Allah sentiasa dapat melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala, sehinggakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita berkali-kali di dalam syurga dapat melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat mengamalkan doa yang saya berikan sebentar tadi dan saya ijazahkan kepada semua. Kita semua sebut qabil tu. Okey, boleh amal doa ni. Dan bagi siapa-siapa yang teringin nak mengamalkan segala doa yang terdapat dalam buku ni, insya-Allah boleh buat tempahan supaya nanti kalau Fadil Ayahanda Ustaz Jafri datang ke sana, kita boleh kirim ke sini, ataupun kami datang ke sini, kami boleh kirim buku ni. Buku ni sambutan alhamdulillah kita kata sangat memberangsangkan, dan setiap hari Sabtu pagi Ayahanda Syekh Zainul Asri mensyarahkan doa ni di Facebook beliau, dan kita sudah berada pada doa yang ketiga, dan pada minggu ni kita berada pada doa yang keempat. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Fadil Ayahanda Ustaz Jafri dan kepada seluruh staf Ma'had Darul Faizin. Dan saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara dan sebagainya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.